Bukhari, babul mururi fil masjid, bab berkaitan dengan lalu lintas di masjid. Maksudnya babu jawazil mururi fil masjid, harus lalu di masjid, dalam masjid dengan membawa senjata seperti anak panah dan sebagainya. Haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Abu Burdah bin Abdullah qala, riwayat daripada Abu Burdah bin Abdullah, dia kata sami'tu Abu Burdah an abihi, aku dengar Abu Burdah riwayat daripada ayahnya, yaitu Abdullah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina, orang lalu pada sesuatu tempat daripada masjid-masjid kami ataupun pasar-pasar kami, binablin, dengan membawa anak panah, falyakhudh ala nisaliha, takdir di sini falyakhudh bikaffihi ala nisaliha, la ya'khir bikaffihi musliman, maksudnya falyakhudh bikaffihi ala nisaliha la ya'khir musliman, maka hendaklah mengambil ataupun memegang dengan tapak tangannya, pegang dengan tapak tangan, pegang di atas nisal, hujung anak panah tu, supaya la ya'kir musliman, tidak melukai, tidak melukakan orang Islam. Lalu dengan membawa senjata anak panah, kalau tidak pegang ujung anak panah tu, jika lalu orang lain pun ada dalam masjid, takut terkena orang lain dengan ujung anak panah tu. Jadi sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh pegang, supaya tidak menyusahkan orang lain, tidak melukakan orang lain. Maksudnya daripada sini Imam Bukhari hendak menyatakan harusnya lalu lintas dalam masjid dengan membawa anak panah, senjata dan sebagainya, tapi mau jaga di situ daripada senjata yang bawa ni tidak menyusahkan orang lain, tidak melukakan orang lain. Itu perlu menjaga. Sebelum ni dah ada babun ya'khudhu binusulin nabli idza marra fil masjid. Jadi maksud bab dulu pun sama juga, mengambil ataupun memegang mata-mata panah tu apabila lalu dalam masjid. Ini pun bawa maksud yang sama. Nampaknya tidak ada apa-apa perbezaan di antara dua hadis tu. Cuma Imam Bukhari bawa pula babul mururi fil masjidin disebabkan ada
perbezaan di dalam sanad bagi dua hadis itu. Itu sebab Imam Bukhari bawa pula bab ni, dan yang bezanya sedikit ada perbezaan di antara dua bab dua hadis itu. Dalam hadis dulu berkenaan dengan lalu lintas dalam masjid itu daripada Jabir bin Abdullah, asal daripada sahabat. Dan dalam hadis kemudian pula lalu di dalam masjid hukum yang boleh lalu dengan membawa senjata itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang beza. Jadi maksudnya Imam Bukhari mau bagi bertambah kemas berkenaan dengan hukum yang harus boleh membawa senjata lalu dalam masjid itu. Mula-mula Imam Bukhari sabitkan dengan asarus sahabah, kemudian sabitkan lagi dengan sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya supaya lebih kemas dalil berkenaan dengan boleh lalu dalam masjid dengan membawa senjata itu. Babu syi'ri fil masjid, bab berkenaan dengan membaca syair dalam masjid. Apa hukum dia, boleh ataupun tidak? Disebabkan ada hadis yang menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam benar sahabat baca syair dalam masjid, dan juga ada hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Ada menyebut dalam hadis naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tanashudil ash'ari fil masajid. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang membaca syair dalam masjid. Jadi di sini Imam Bukhari daripada terjematul bab ni dia akan nyatakan hukum berkenaan dengan baca syair di dalam masjid, sama ada boleh ataupun tidak. Haddatsana Abul Yamanil Hakam bin Nafi'in qala akhbarana Shu'aib 'an az-Zuhri قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة. Riwayat daripada Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dia dengar Hasan bin Thabit al-Ansari yastashhidu, meminta saksi ataupun meminta keterangan daripada Abu Hurairah. Maksudnya di sini Hasan bin Thabit ni seorang sahabat yang pandai syair. Kaum kufar musyrikin mereka selalunya adakan tukang-tukang syair untuk hina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk memperlekehkan orang-orang Islam, agama Islam. Disebabkan itu perlu menjawab kepada mereka yang memperlekehkan Rasulullah SAW, menghinakan agama, perlu balas, jawab dengan syair juga. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam khususkan satu tempat untuk Hasan bin Thabit al-Ansari yang pandai syair itu,
supaya dia membalas menjawab kepada syair-syair yang dilempar dengan tujuan tidak elok kepada Rasulullah dan juga terhadap agama Islam. Ada satu ketika setelah Rasulullah SAW dah wafat, Hasan bin Sabit bila baca syair dalam masjid, Sayyidina Umar larang dia dengan pahaman Sayyidina Umar daripada hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang membaca syair dalam masjid itu. Ketika Sayyidina Umar larang dia, ketika itulah Hasan bin Sabit yastashhidu Abu Hurairah, minta saksi, minta jadi saksi ataupun minta keterangan daripada Abu Hurairah tentang dia dah dapat kebenaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk baca syair dalam Masjid Nabawi itu. Seterusnya Hasan kata, anshudukallah, aku sumpah demi Allah, aku sumpah dengan Allah terhadap engkau, hal sami'tan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, adakah engkau, khitab kepada Abu Hurairah, adakah engkau dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Hasan, wahai Hasan, ajib ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berilah jawapan bagi pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa-apa syair dibaca oleh kufar musyrikin menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh Hasan jawab. Jadi ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam adakan satu tempat khusus. Hasan selalunya berdiri situ di tempat tu, dia jawab syair-syair yang datang daripada kufar musyrik tu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk Hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Allahumma ayyidhu, ay ayyid Hasan bin Thabit al-Ansariyah biruhil qudus. Ruhul Qudus yaitu Jibril alaihissalam. Wahai Allah, kuatkanlah dia, tolonglah Hasan bin Thabit itu dengan bantuan daripada Jibril alaihissalam. Jadi maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dah bagi kebenaran kepada Hasan bin Thabit supaya dia baca syair dalam masjid itu. Tujuan Rasulullah SAW benarkan Hasan ni disebabkan orang kafir ejek, sindir, cela terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat dia dan juga terhadap agama Islam. Itulah sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam khususkan Hasan bin Thabit itu baca syair untuk balas kepada kufar musyrik itu. Baik, begitu. Kalau begitu, macam mana sekarang kita mau faham yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bagi tugas kepada Hasan bin Thabit supaya dia baca syair dalam masjid, dan juga ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri larang daripada membaca syair dalam masjid. Maksudnya sekarang dah ada dua hadis di hadapan kita. Dua-dua hadis tu bercanggah maksud. Satu, Nabi suruh sahabat baca syair dalam Masjid Nabawi. Satu lagi, Nabi larang membaca syair dalam masjid. Jadi seperti biasa muhaddisin
apabila ada percanggahan di antara hadis-hadis, mereka akan cari penyelesaian. Pertama sekali, al-jam'u bainar riwayat, himpun ataupun selaraskan di antara riwayat-riwayat bercanggah tu supaya kedua-dua hadis tu boleh beramal. Jadi ketika mereka selaraskan kedua-dua hadis yang bercanggah tu, mereka akan bawa sama ada ta'wil mana-mana satu hadis mengambil maksud lain supaya tidak bercanggah lagi dengan hadis yang nampak zahirnya bercanggah tu, ataupun mereka akan guna cara taksis, mengkhususkan apa-apa maksud bagi mana-mana satu hadis tu. Dengan cara tu akan dapat selaraskan di antara dua hadis bercanggah tu. Akhirnya kedua-dua hadis tu boleh beramal dan tidak perlu amal satu hadis tinggal satu hadis, tidak jadi begitu. Kalau tak dapat selaraskan dengan cara tu, barulah akan pergi kepada nasakh, tentukan satu hadis nasikh, satu lagi mansukh, amal dengan nasikh, tinggalkan tidak beramal dengan hadis mansukh tu. Kemudian tak selesai juga, akan pergi kepada tarjih. Di situ akan tentukan mana rajih, mana marjuh, amal dengan rajih, tinggal hadis marjuh tu. Jadi sekarang ni dalam dua hadis bercanggah ni, muhaddisin akan buat penyelesaian dengan cara pertama, iaitu al-jam'u bainar riwayat, selaraskan di antara dua hadis bercanggah tu dengan cara takwil bagi hadis yang larang tu. Maksudnya hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam larang daripada membaca syair dalam masjid tu, di situ akan ambil maksud yang larang tu syair-syair asy'arul jahiliyah, syair-syair seperti mana baca di zaman zaman jahiliyah, syair-syair yang membawa tidak ada maksud-maksud yang elok dan tidak ada faedah bagi orang yang dengar syair tu. Jadi syair-syair yang dilarang baca dalam masjid ni syair-syair yang membawa maksud keduniaan dan tidak ada makna-makna mengingatkan akhirat dan menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak elok dalam hati. Syair-syair itulah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar. Hasan bin Thabit syair ni itu semua tidak ada maksud yang dilarang oleh Rasulullah SAW tu, hanya itu jawapan kepada ejekan, sindiran, celaan daripada orang kafir musyrik tu, dan tidak ada makna maksud yang boleh lupa akhirat, mengutamakan dunia, dan tidak ada maksud-maksud yang kotor dalam syair tu, tidak ada. Jadi sebab tu Nabi SAW benar Hasan baca syair. Yang larang tu larang syair-syair yang dibaca di zaman jahiliyah yang membawa maksud-maksud yang tidak elok tu. Jadi dengan cara tu dapatlah selaraskan dua hadis tu. Jadi kedua-dua hadis boleh amal. Caranya, kalau syair tu baik, tidak ada maksud-maksud yang tidak indah, boleh baca, itu amal dengan hadis seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam benar Hasan baca syair. Dan tak boleh baca amal juga dengan hadis yang larang tu, itu larangan bagi syair-syair yang membawa maksud yang tidak elok tu.
Jadi maksud utama daripada Imam Bukhari dalam bab ni, dia hendak mengharuskan baca syair dalam masjid. Itu sebab di bawah tajuk Babu Sya'ri fil Masjid tu, dia tidak nyatakan hukum yang jelas dalam terjematul bab tu, dan maksud dia, kehendak dia tu, istinbat ijtihad dia tu, dia bagi nampak daripada hadis yang dia masukkan di bawah sebagai hadis bab tu. Jadi daripada situ dapati ijtihad Imam Bukhari di sini ialah harus membaca syair dalam masjid. Babu ashabil hirabi fil masjid, bab berkenaan dengan ashabul hirab, kumpulan membawa senjata lembing dalam masjid. Maksudnya di sini Imam Bukhari daripada terjematul bab dan hadis bab di bawah, dia hendak kemukakan ijtihad dia, iaitu harus masuk dalam masjid dengan membawa senjata seperti anak panah dan juga lembing dan sebagainya. Itu harus. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت. Riwayat daripada Urwah bin Zubair, sesungguhnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman ala babi hujrati, aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari di sisi pintu hujrah aku, pintu bilik aku. Wal habasyatu yal'abuna fil masjid, sedang Habasyah, orang datang daripada Habasyah, Habsyi, mereka sedang bermain senjata dalam masjid. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni biridaihi anzuru ila la'ibihim, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menutupi aku dengan selendangnya supaya aku juga dapat melihat kepada mainan senjata mereka. Jadi daripada hadis ni dapati jawazu dzalika fil masjid, harus mengadakan permainan senjata dalam masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak larang, benarkan mainan senjata, disebabkan itu adalah satu latihan bagi jihad. Itu sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak larang, membenarkan dalam masjid dan menggalakkan orang lain yang melihat mainan senjata itu juga ingin mau belajar kepandaian permainan senjata itu. Disitulah tujuan Rasulullah SAW benarkan main senjata dalam masjid. Dan juga daripada hadis ni dapati harus melihat kepada permainan harus yang tidak membawa dosa. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam turutkan kehendak ahli keluarga yang mana perbuatan-perbuatan itu tidak bercanggah dengan hukum syarak. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia benarkan Aisyah melihat permainan senjata Habasyah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam jaga hijab
Jadi daripada yasturuni biridaihi, muhaddisin kata daripada situ dapati ketika tu dah pun turun ayatul hijab, hukum hijab tu. Jadi sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam hijab tutup dengan rida dia supaya orang lain tidak melihat Aisyah, dan senang Aisyah melihat permainan senjata tu. Jadi daripada kisah ni, daripada amalan perbuatan Rasulullah SAW, Imam Bukhari ijtihad dan nyatakan permainan senjata dalam masjid adalah harus, dan membenarkan ashabul hirab yang mempunyai senjata, lebing dan sebagainya, mereka masuk lalu dalam masjid dan adakan pertunjukan permainan senjata dan sebagainya, itu dikira harus. Zada Ibrahim bin al-Munziri قال حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم. Jadi dalam hadis tadi ada sebut wal habasyatu yal'abuna fil masjidin. Habasyah main dalam masjid, tapi apa mainan mereka tidak disebut dalam hadis itu. Sebab tu Imam Bukhari bawa di sini tambahan yang ada dalam hadis diriwayatkan oleh Ibrahim bin Munzir, dan riwayat itu daripada Urwah, daripada Aisyah juga. Di situ Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sedangkan Habasyah bermain dengan senjata lembing mereka. Jadi menambah jelaskan maksud bagi hadis pertama tu. Babu zikril bai'i wa syira'i 'ala al-minbari fil masjid. Bab berkenaan dengan menceritakan urusan bai' dan syira', beli jual, tentang urusan perniagaan di atas mimbar. Maksudnya menyatakan hukum bai' dan syira' di atas mimbar di dalam masjid, bukan mengadakan beli jual, menyatakan hukum bai' dan syira', jual dan beli. Itu tidak mengapa, boleh menyampaikan, menceritakan kepada orang ramai di atas mimbar dalam masjid. Haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan an Yahya an Amrata an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah kata atatha Bariratu, Barirah seorang jariah, hamba perempuan, dia datang di sisinya, di sisi Aisyah, tas'aluha fi kitabatiha. Barirah tu hamba mukatab, dia ni dah ada penetapan bayaran kepada majikan dia, berapa ada ketetapan. Kalaulah dia dah habis bayar, kiranya dia akan jadi bebas, terlepas daripada jadi hamba bagi majikan tu. Jadi Barirah tu dia datang di sisi Aisyah, tas'aluha fi kitabatiha, dia minta di sisi Aisyah berkenaan dengan kitabat dia, bayaran untuk dia melepaskan daripada menjadi hamba. Jadi maksudnya Barirah dia minta Aisyah tolong memerdekakan dia. Ketika itu masih lagi dia baki nak bayar
kepada majikan dia. Maksud dia Aisyah tolong bayar memerdekakan dia. Faqalat, Aisyah kata, in syi'ti a'taitu ahlaki, jika engkau menghendaki aku bayar yang baki kitabah tu kepada majikan engkau, wa yakunul wala'u li, dan wala hubungan kekeluargaan itu akan menjadi milik aku. Maksudnya setelah dia bayar, jelas kitabah bagi Barirah tu, Barirah akan dianggap keluarga Aisyah, keluarga hamba dimerdekakan oleh Aisyah. Sekiranya hamba tu setelah dimerdekakan dia meninggal dunia dan dia ada memiliki apa-apa harta peninggalan daripada hamba yang dah dimerdeka tu, akan jadi wirasah bagi majikan yang memerdekakan dia. Jadi maksud Aisyah di sini begitu juga, kalaulah aku dah bayar, akulah akan jadi wala'ul itq. Wala ada dua, wala'ul Islam, wala'ul itq. Ini wala menjadi hubungan kekeluargaan disebabkan memerdekakan hamba. Jadi Aisyah kata begitu sebab ada juga di kalangan orang Arab masa tu, setelah dia menerima jelas kitabah, bila dah jadi bebas, majikan asal yang dulu, kalaulah hamba tu meninggal, mereka akan ambil harta peninggalan daripada hamba tu. Jadi Aisyah tidak mahu jadi begitu. Jadi sebab tu dia buat syarat, bayar jelas, yang baki itu boleh, tapi wala hubungan kekeluargaan akan jadi milik aku. Maksudnya kalaulah engkau meninggal dunia, apa-apa ada hak milik engkau akan jadi hak milik aku, tak akan jadi hak milik majikan dulu. Wa qala ahluha in syi'ti a'taitiha ma baqiya. Majikan Barirah kata bila nak buat penyelesaian bincang ketika tu, majikan Barirah kata, jika engkau menghendaki, engkau boleh bayar apa yang baki dalam perjanjian kitabah tu. Wa qala Sufyan marratan, Sufyan yang riwayat daripada Yahya bin Sa'id tu, terkadang dia kata in syi'ti a'taqtiha, yang tadi wa qala ahluha in syi'ti a'taitiha, sekali-sekali yang riwayat tu Sufyan yang riwayat daripada Yahya, dalam riwayat dia sebut in syi'ti a'taqtiha, ada beza lafaz hadis, maksud sama. Waqala ahluha in syi'ti a'taitiha ma baqiya, ataupun in syi'ti a'taqtiha ma baqiya, sambungan dia wa yakunul wala'u lana. Majikan Barirah yang dulu mereka kata pada Aisyah, kalau engkau mau bayar jelas yang baki boleh, dan wala' tu akan jadi milik kami, masih menjadi milik kami. Maknanya bayar, dia akan jadi bebas. Kalau Barirah meninggal dunia,
kalau ada apa-apa harta pusaka dia tinggal, itu akan jadi milik kami. Kami itu majikan dulu, maksudnya tidak akan jadi milik Aisyah. Mereka buat syarat begitu. Falamma jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakartuhu zalika, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, bila Rasulullah SAW datang di sisi Aisyah, Aisyah kata, saya menceritakan kepadanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkara itu, apa-apa yang majikan Barirah buat syarat, dan permintaan daripada Barirah, apa yang dia sanggup mau tolong Barirah, semua dia bagi tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibta'iha, dalam kau beli dia Barirah tu, maksudnya bayar saki baki kitabah dia tu, jelaskan. Fa'atiqiha, kemudian engkau memerdekakan dia Barirah tu. Fa innal wala'a liman a'taqa, sesungguhnya wala, hubungan kekeluargaan yang akan jadi milik pusaka dan sebagainya tu, semua tu liman a'taqa, bagi orang yang memerdekakan, itu hak milik bagi orang yang memerdekakan itu, ataupun kepunyaan bagi orang yang memerdekakan. Liman a'taqa, lam litamlik, al-lamu litamlik, maksudnya wala, hubungan kekeluargaan akan menjadi milik bagi orang yang memerdekakan hamba tu. Summa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mimbari, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar. Wa qala Sufyan marratan, Sufyan kata sekali lagi, maknanya ada dalam riwayat lain Sufyan kata fasa'ida, tidak qama, sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mimbari. Sekali-sekali Sufyan riwayat menyebut summa qama Rasulullah, lain kali pula dalam riwayat ada menyebut fasa'ida Rasulullah 'ala al-mimbar, jadi diri atas mimbar, naik atas mimbar, sama maksud, cuma lafaz hadis itu berbeza. Faqala, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam naik diri di atas mimbar tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma balu aqwamin yashtarituna syurutan laisa fi kitabillah, apakah situasi golongan-golongan, maksudnya apa terjadi, beberapa golongan, kumpulan, mereka menentukan beberapa syarat, laisa fi kitabillah, syarat-syarat tidak terdapat dalam Al-Quranul Karim, maksudnya majikan mau menerima bayaran saki baki kitabah tu, bila dah merdeka, wala tu, hubungan kekeluargaan itu akan jadi milik yang memerdekakan hamba tu, tidak ada kena-mengena dengan majikan yang dulu. Jadi kalau buat syarat juga, majikan yang dulu dia mau milik harta pusaka, apabila orang dah merdeka tu meninggal, itu syarat yang tidak ada dalam Al-Quran dan juga tidak disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa terjadi? Orang ramai mereka menentukan beberapa syarat, di mana syarat-syarat itu tidak ada dalam Al-Quran. Maksudnya man ishtarata syartan laisa fi kitabillah, sesiapa mengadakan mana-mana syarat yang tidak ada dalam Al-Quran, falaysa lahu, maka syarat itu bukan untuk dia, maksudnya tidak sah buat adakan syarat-syarat begitu. Falaysa
dan maka bukannya syarat itu lahu, syarat itu tidak ada apa-apa memberi faedah bagi dia. Jadi maksudnya lam di sini pula lahu ay al-lamu lil intifa', maksudnya syarat itu tidak memberi faedah bagi dia. Wa in ishtarata mi'ata marratin, walaupun dia mengadakan syarat sampai 100 kali syarat sekalipun tidak akan diterima. Qala Aliun, Ali kata, Ali maksudnya Ali bin Abdullah Syekhul Bukhari, dia kata qala Yahya wa Abdul Wahhab an Yahya an Amrata, Yahya dan Abdul Wahhab, dua tu kata an Yahya an Amrata. Wa qala Ja'far bin Aun an Yahya, Ja'far bin Yahya, Ja'far bin Aun pula kata daripada Yahya. Jadi berbeza ada dalam sanad tu. Qala sami'tu Amrata, Yahya pula kata sami'tu Amrata, qalat sami'tu Aisyah. Maksudnya daripada sini Imam Bukhari mau sabitkan sama Yahya daripada Amrah dan juga sama Amrah daripada Aisyah. Sebab apa? Perlu dia isi keterangan ini, sebab dalam sanad dah kita baca tu, di situ ada qala haddatsana Sufyanu an Yahya an Amrata an Aisyata, ada banyak lafaz an masuk di situ. Jadi bila ada banyak lafaz an dalam sanad tu, di situ ada kebimbangan tadlis, fil isnad, tadlisul isnad. Takutnya mana-mana rawi yang riwayat ni melompat rawi, menusuk syekh dia sebenar, kemudian ginisbah syekh punya syekh. Ada beberapa sebab-sebab tertentu, itu dah kita baca dalam usul hadis tu. Jadi disebabkan ada kebimbangan tadlisul isnad, ataupun mungkin orang lain akan ragu-ragu di situ ada tadlisul isnad. Bila ada tadlisul isnad dalam sanad tu, sanad tidak akan jadi sahih, akan dianggap dhaif. Jadi Imam Bukhari dia mau bagi penjelasan di sini, sanad dia masuk dah bagi hadis bab tu an Yahya an Amrata an Aisyata. Di situ tidak perlu ragu-ragu, sanad ni boleh jadi tadlisul isnad dan sebagainya, tidak perlu, sebab ada daripada Ali bin Abdullah juga, Ali bin Abdullah Al-Madini, dan dalam sanad tu ada sebut di situ an Yahya. Mula daripada Yahya tadi, an Yahya qala. Jadi selepas Yahya ada an Amrata tu, mungkin di situ orang ragu-ragu ada tadlisul isnad. Imam Bukhari daripada sanad ni hilangkan iskal tu. Yahya kata sami'tu Amrata, aku dengar daripada Amrah. Jadi di sini dah sabit Yahya tu dengar sendiri daripada Amrah, bukan kata dengar daripada orang lain, rawi lain yang menjadi murid Amrah tu, kemudian menusuk murid dia tu Syekh Yahya tu, kemudian lompat pergi sebut Amrah. Tidak begitu. Memang Yahya tu ada dengar hadis daripada Amrah. Begitu juga qalat, Amrah kata sami'tu Aisyata, aku dengar daripada Aisyah. Jadi dah hilang semua iskal yang boleh timbul di sini. Boleh jadi Yahya an Amrah an Aisyah ni
di sini ada tadlisul isnad yang boleh membawa maksud sanad hadis ni dhaif, iskal tu dah hilang. Jadi dengan cara itulah Imam Bukhari biasanya di mana sahaja ada keraguan terhadap tadlisul isnad, dia akan bawa sanad-sanad lain yang boleh menolak ragu-ragu tu dengan menyatakan ada samaknya rawi-rawi itu, dia akan bagi faham di situ. Rawahu Malikun an Yahya an Amrata anna Barirata. Ada juga rawahu ay rawah hadzal haditha. Hadis ni datang riwayat daripada Imam Malik. Imam Malik riwayat daripada Yahya bin Sa'id daripada Amrah. Di situ ada cerita anna Barirata, berkenaan dengan Barirah datang jumpa Aisyah, kisah seperti mana dah kita baca tadi. Cuma bezanya di situ dalam sanad riwayat Malik tu walam yazkur Sa'id al-Mimbara, cuma tidak sebut dalam riwayat tu lafaz hadis Sa'id al-Mimbara, tidak sebut di situ. Hanya itu Imam Bukhari mahu menyatakan perbezaan dalam matan hadis tu. Jadi terjematul bab yang menyebut zikril bai'i wasyira harus menyebut tentang beli jual di atas mimbar dalam masjid. Itu ijtihad daripada Imam Bukhari menyatakan keharusan menceritakan berkenaan dengan beli jual dalam masjid di atas mimbar. Jadi Imam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah kepada Aisyah ibta'iha fa'atiqiha. Selepas dia suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh Aisyah beli merdekakan Barirah, setelah bagi tahu hukum siapa yang pemilik sebenar, harta pusaka ditinggal oleh hamba yang dah dimerdekakan dengan cara kitabah tu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbar. Dia nyatakan tidak ada syarat-syarat yang bukan dalam beli jual hamba, memerdekakan hamba tu. Jadi daripada situlah Imam Bukhari sabitkan ijtihad dia yang dia menyatakan dalam terjematul bab tu. Bab taqadi wal mulazamati fil masjid. Bab ini berkenaan dengan taqadi, meminta hutang, wal mulazamati, dan juga mengekori peminjam dalam masjid. Taqadi, orang bagi pinjam, orang bagi hutang, dia ada hak boleh tuntut hutang dia daripada orang yang pinjam dengan dia ataupun berhutang dengan dia. Dia ada hak boleh dia minta. Wal mulazamah, minta pula, minta dalam masjid, jumpa dalam masjid dia pun minta hutang dia. Wal mulazamati fil masjid, dan mengingkari dia, maksudnya banyak masa turuk dia, tanya bila nak bayar. Yang berlaku taqadi dan mulazamah dalam masjid, haruskah tidak seperti itu dalam masjid? حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب
riwayat daripada Ka'ab bin Malik annahu taqatabna abi hadradin dainan kana lahu alaihi fil masjid. Sesungguhnya Ka'ab bin Malik meminta hutang, menuntut hutang terhadap Ibnu Abi Hadrad, yang mana dia minta dainan, hutang yang hutang tu di atas Ibnu Abi Hadrah lahu, hutang tu kepunyaan dia, maknanya dia yang akan dapat bayaran hutang daripada Ibnu Abi Hadrah tu. Minta tu taqadha tu fil masjid, dalam Masjid Nabawi. Sambil minta hutang bercakap, betulan fartafa'at aswatuhuma, tiba-tiba tertinggi suara mereka berdua. Jadi sambil bertengkar di main, jadi dengar suara dalam masjid. Hatta sami'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitihi, sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar suara bising-bising mereka berdua tu, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di rumahnya di hujrah Aisyah radhiyallahu taala anha. Fa kharaja ilaihima, mendengar suara bising-bising tu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kepada mereka berdua. Hatta kasyafa sijfa hujratihi, keluar mai sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka tabir hujrahnya, biliknya. Fanada, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuarakan, menyahut, ya Ka'ab, panggil Ka'ab bin Ujrah, wahai Ka'ab, panggil Ka'ab bin Malik, wahai Ka'ab. Qala labbaika ya Rasulullah. Bila dengar Rasulullah SAW panggil Ka'ab, Ka'ab pun jawab kata, saya menyahut panggilan tuanmu ya Rasulullah, panggilan tuan ya Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da' min dainika hadza," kuranglah, gugurkanlah daripada hutang engkau sebanyak ni. Wa auma'a ilaihi ila syatri, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepadanya pada Ka'ab, isyarat maksud dia yakni asyatra, separuh, gugurkan ataupun kurangkan hutang dia tu separuh. Duduk tengkar dua sahabat yang pinjam daripada Ka'ab bin Malik tu, kedengaran daripada pertengkaran itu, Nabi SAW mungkin dah faham dia tu tak mampu nak bayar jelas semua sekali. Sebab tu Nabi SAW suruh Ka'ab bin Malik ambil hanya separuh saja. Separuh tu kira maaf sama dia. Qala, Ka'ab bin Malik kata, sebaik saja dia dapat isyarat daripada Rasulullah SAW tu, dia pun jawab, laqad fa'altu ya Rasulullah, saya dah pun lakukan, ataupun saya dah pun turut kehendak Rasulullah ya Rasulullah. Qala, bila Ka'ab bin Malik dah setuju permintaan Rasulullah SAW tu, Nabi SAW bersabda, qum, bangunlah. Faqdihi, Nabi SAW bersabda kepada sahabat yang Ibnu Abi Hadrad yang perlu bayar hutang kepada Ka'ab bin Malik tu, Nabi SAW bersabda dia, qum, bangun. Faqdihi, bayarlah hutang
kepadanya pada Ka'ab bin Malik tu. Jadi daripada hadis ni, daripada kisah ni, Imam Bukhari dia mau sabitkan ijtihad dia yang dia sebut dalam terjematul bab, iaitu taqadi fil masjid, minta hutang dalam masjid. Tidak kata tak boleh minta hutang dalam masjid. Kalau minta hutang akan berlaku pertengkaran, bising suara dalam masjid, itu dilarang, bising-bising dalam masjid, sebab tu tak boleh minta. Tidak begitu, maknanya itu dikecualikan daripada larangan. Yang dalam masjid tu ada hak, tuan punya hutang, jumpa orang berhutang dengan dia, boleh dia minta, tanya bila mau bayar dan sebagainya, boleh. Dalam hadis, kalau kita tengok minta hutang itu ada maksudnya taqadi, ada Ka'ab bin Malik minta hutang daripada Ibnu Abi Hadrat, itu ada mulazamah yang turut dengan orang kena bayar hutang tu tidak disebut dalam hadis tu. Selalunya kita dah tahu apa sahaja Imam Bukhari sebut dalam terjematul bab sebagai ijtihad dia, mesti ada dalam hadis di bawah tu sebagai dalil bagi ijtihad dia. Jadi dia sebut dua perkara dalam terjematul bab. Pertama taqadi fil masjid, yang kedua mulazamah fil masjid. Bila kita tengok dalam hadis tu di bawah tu, dapati berkenaan dengan taqadi fil masjid dan tidak dapati mulazamah fil masjid tu. Berkenaan dengan itu, muhaddisin dah bagi jawapan, katanya mereka adat Imam Bukhari dalam bab ni berkenaan dengan mulazamah fil masjid tu, dia isyarat kepada tarik lain yang mana dia tidak masuk di sini. Itu ada apa nama dalam bab babus sulhi, di situ ada tarik Arash daripada Abdullah bin Ka'ab an abihi. Di situ ada sebut kana lahu ala Abdullah ibn Abi Hadrat Abi Hadrat al-Aslami malun falaqiyahu falazimahu fatakallama hatta irtafa'at aswatuhuma. Ada riwayat begitu dalam kitab Bukhari babus sulhi. Di situ akan jumpa dalam tarik tu, riwayat tu ada sebut falaqiyahu Ka'ab bin Malik, jumpa Ibnu Abi Hadrat. Ketika tu falazimahu, dia menuruti, maknanya dia turut dengan Ibnu Abi Hadrat tu, minta hutang dia. Jadi dalam riwayat tu ada. Jadi al-mulazamah fil masjid tu Imam Bukhari isyarat kepada hadis tu, riwayat tu dia tidak masukkan di sini. Babu kansil masjidin, bab berkenaan dengan sapu, cuci, bersihkan masjid. Waltiqatil khiraq, kutip, ada jepisan kain dalam masjid. Wal qadha, kotoran, habuk dan sebagainya. Wal idan, kayu, jepisan kayu dan sebagainya. InsyaAllah kita sambung.